Yang berhormat Menteri Pengajian Tinggi untuk memberi jawapan-jawapannya 40 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, setinggi-tinggi penghargaan saya rakamkan kepada semua ahli yang berhormat yang mengambil bahagian dalam perbahasan Belanjawan 2022 dan menyentuh perkara di bawah tanggungjawab Kementerian Pengajian Tinggi. Saya percaya 34 perkara yang telah disentuh dan diutarakan oleh 23 orang ahli-ahli yang berhormat semasa perbahasan adalah manifestasi kesungguhan dan keikhlasan untuk sama-sama mempersadarkan kecemerlangan pendidikan tinggi negara. Saya akan memberi fokus untuk menjelaskan isu-isu dasar yang bangkitkan mengikut tema utama. Perkara-perkara spesifik dan operasi pula saya akan rumuskan secara umum bagi menjematkan masa, walau bagaimanapun ianya tertakluk kepada kehadiran. Ya, betul. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. YB Sabak Bernam? Tak ada. YB Puntian pun tak ada. YB Tanjung Malim? Tak ada. YB Tangga Batu? Tak ada. Ada daripada YB Kuala Kerai dan Simpang Renggam. Yang ini Baik, saya nak menjawab. Terima kasih saya ucapkan di atas keprihatinan yang berhormat Kuala Kerai dan YB Simpang Renggam yang menyentuh tentang peruntukan khusus ataupun allowance pelajar bagi golongan OKU dan penetapan syarat kelayakan penerimaan allowance. Dalam konteks mewujudkan ekosistem pembelajaran yang kondusif kepada OKU, KPT amat perhatian dan sentiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan pelbagai inisiatif telah dilaksanakan, termasuklah menyediakan program kemasukan bantuan keuangan orang kurang upaya. Program ini untuk makluman Dewan menawarkan bantuan keuangan khusus meliputi yuran pengajian dan wang saku kepada OKU untuk yang telah melanjutkan pengajian di peringkat sijil hingga ke peringkat ijazah Doktor Falsafah. Atas semangat keluarga Malaysia dan prihatin kepada perkara-perkara yang membabitkan pelajar OKU, Kementerian pada 26 Ogos 2021 telah bersetuju untuk meningkatkan kadar bantuan yang sebenarnya dah 17 tahun Datuk Yang di-Pertua tak ada kenaikan, dan baru-baru ini kita telah membuat keputusan untuk meningkatkan kadar bantuan tersebut. Dan untuk makluman Dewan juga, kadar bantuan baru yang telah dicadangkan adalah seperti berikut. Yang pertama, menaikkan kadar bantuan wang saku daripada RM300 kepada RM500 sebulan. Yang kedua, menaikkan kadar maksimum bantuan dengan 100% kenaikan, iaitu daripada RM5,000 kepada RM10,000 setahun ataupun daripada RM20,000 kepada RM40,000 bagi sepanjang tempoh pengajian. Selain pada itu, KPT turut mencadangkan pelaksanaan inisiatif baru iaitu KPT Ehsan yang merupakan program bantuan keuangan secara one-off kepada pelajar IPT yang memerlukan bantuan seperti bantuan permulaan pengajian, bantuan peranti dan pelan data. Dan tambahan lagi bantuan melangsaikan yuran-yuran tertunggak dan sebagainya, Datuk Yang di-Pertua. Dan sekiranya dipersetujui oleh pihak Kementerian Keuangan, kadar baru dan inisiatif ini akan berkuat kuasa insya-Allah pada tahun hadapan. Lagi satu tambahan yang diperkenalkan oleh KPT adalah untuk memudahkan proses permohonan bantuan keuangan orang kurang upaya KPT. Bantuan ini akan diberikan secara terus tanpa mereka perlu membuat apa-apa permohonan. Ini adalah satu lagi kaedah baru yang akan dilaksanakan oleh KPT yang mesra OKU. Dan penetapan Datuk Yang di-Pertua, penetapan syarat kelayakan penerimaan allowance OKU perlu mendaftar kursus yang diiktiraf oleh MQA atau JPA seperti yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Simpang Renggam, bertujuan memastikan kursus yang diambil oleh pelajar OKU terjamin dari aspek kualiti program pengajian dan syarat akreditasi kursus oleh MQA. Ini adalah bagi memenuhi ketetapan pengiktirafan JPA yang akan menjamin kebolehpasaran para pelajar OKU apabila mereka selesai pengajian kelak bagi mereka mengisi jawatan-jawatan dalam sektor awam. Dan selain pada itu, syarat ini adalah untuk memberikan laluan kepada pelajar OKU untuk menyambung pengajian mereka ke peringkat yang lebih tinggi menerusi kemudahan pengecualian kredit. Boleh mencelah Yang Menteri ada celah Kang sila. Terima kasih Speaker dan juga Yang Menteri. Subjek OKU ni dekat juga dengan diri saya sebab saya salah seorang adik saya juga adalah seorang OKU.
dan saya sendiri pun pernah terlibat lah sebagai sukarelawan semasa di universiti dan sukan Paralimpik dan sebagainya. Saya tertarik lah dengan jawapan Menteri, cuma kalau boleh saya nak maklumat lanjut, misalnya mungkin dalam 5 tahun terakhir berapa ramai sebenarnya golongan OKU yang diberi peluang untuk menyambung pelajaran di Universiti Awam, dan kata bidang apa, kerana kita tahu OKU ni ada banyak jenis. Kita tahu mungkin sebahagian OKU ni kita masih belum cukup prasarana ataupun kemudahan lah, misalnya macam OKU buta dia tidak ada cukup bahan rujukan, bahan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tengok kemudahan di universiti pun masih kita patut jadikan persekitaran universiti di mesra OKU, sebab OKU dia terbatas pergerakan. Dan yang ketiga, saya nak minta pihak kementerian mempertimbangkan, kalau kita dekat universiti kita ada misalnya kalau UPM, sebab saya dulu pelajar UPM, kita ada blok Majlis Sukan Negara, kita panggil blok MSN, yang mana pelajar-pelajar yang menjadi atlet negara dia diberi kelonggaran, dia dalam satu semester dia tak perlu ambil jumlah subjek yang banyak ataupun kredit yang banyak, jadi dia boleh habiskan mata pelajaran dia dalam tempoh yang lebih panjang. Jadi ini sepatutnya dipertimbangkan kepada golongan OKU. Dan juga kita kena lihat misalnya atlet-atlet kita, ada yang saya baca dalam media kerja di kedai palm minyak sebagainya, sepatutnya golongan-golongan inilah yang kita jaga sebab mereka ni pernah menyumbang kepada negara. Terima kasih Kang. Silakan. Sebenarnya untuk makluman yang berhormat Kang OKU, mereka yang dikategorikan sebagai OKU adalah laluan khas untuk memohon mana-mana program yang sesuai, dan kriteria dia adalah minimum saja dan dia boleh diterima. Tapi dari segi figure pula, saya tidak ada maklumat terperinci mengenai data-data yang dimohon oleh Yang Berhormat Kang. Walau bagaimanapun saya akan kongsikan secara bertulis mengenai data-data yang dimohon oleh Yang Berhormat Kang tersebut. Dan bagi memastikan keperluan mahasiswa OKU tidak terpinggir, satu sistem berasaskan web yang kita namakan Projek Kerangka Kampus Inklusif meningkatkan kemasukan pelajar OKU ke Universiti Awam juga sedang dibangunkan, yang bertujuan untuk membantu Universiti Awam melaksanakan penilaian kendiri untuk menilai ketersediaan setiap Universiti Awam dalam mewujudkan kampus inklusif. Yang lain-lain saya akan jawab secara bertulis, Yang Berhormat pada Kang. Seterusnya Yang Berhormat Kuala Kerai tak ada dalam Dewan. Yang Berhormat Setiawangsa Tak ada. Yang Berhormat Julau Tak ada. Yang Berhormat Setiu Tak ada. Setiu ada. Setiu ada. Setiu Ada belakang. Ya dah. okey. Yang Berhormat Setiu ada menyentuh mengenai diskaun pembayaran balik pinjaman PTPTN, terutamanya kepada golongan B40 dan cadangan supaya pinjaman pelajar yang mendapat kelas pertama golongan miskin, yatim piatu ditukar kepada beasiswa penuh. Untuk maklumat, sebenarnya ianya juga diutarakan oleh Yang Berhormat Setiawangsa dan Yang Berhormat Julau. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, PTPTN ada menyediakan insentif pengecualian bayaran balik pinjaman kepada peminjam dalam kalangan B40 dan M40 yang mendapat ijazah sarjana muda kelas pertama. Dan baru-baru ini semasa pengumuman bajet 2020, kerajaan bersetuju untuk memberikan diskaun bayaran balik sebanyak diskaun 15% atas bagi hutang untuk penyelesaian penuh pinjaman, diskaun 12% untuk bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada baki hutang dalam sekali bayaran, dan diskaun 10% pula untuk bayaran balik melalui potongan gaji dan debit terus mengikut jadual. Mengenai tapi saya juga nak maklumkan ke dalam Dewan bahawa Sikit Menteri. Jempol. ya saya jemput. Ramai tak ada ni, jempol tanyalah. Saya berkenaan dengan PTPTN tadi, apakah ada sumber dana lain yang untuk pembiayaan pelajar yang kita tahu bahawa suah pasti tabung ini juga mengalami kemerosotan. Jadi jika ada pelajar-pelajar untuk meminjam, apakah ada yang cara lain? Yang mana sumber lain daripada untuk tabung ini? Dimohon Menteri untuk bagi penjelasan. Kalau setakat di Kementerian Pengajian Tinggi, tabung yang ada adalah tabung PTPTN Yang Berhormat daripada Jempol. Tapi kalau sekiranya
mereka layak untuk menerima beasiswa. Beasiswa juga ada di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, tapi ia tertakluk kepada kelulusan. Jadinya apa-apa juga permohonan boleh diutarakan kepada Kementerian Pengajian Tinggi. Dan ketiga ini PTPTN mempunyai beberapa kaedah untuk mendapatkan sumber dana pembiayaan, iaitu yang pertama bayaran balik daripada peminjam itu sendiri sebagai salah satu daripada dana, dan yang kedua pembiayaan pinjaman daripada bank-bank tempatan. Juga adalah dana yang digunakan oleh PTPTN dalam nak memberikan pinjaman kepada peminjam, dan yang ketiga dengan membuat penerbitan sukuk. Dan untuk makluman yang berhormat juga, kaedah ketiga adalah penerbitan sukuk didapati paling sesuai, di mana kadar kupon yang ditawarkan adalah rendah berbanding dengan pembiayaan bank, dan tempoh matangnya pula adalah lebih panjang berbanding pinjaman daripada institusi kewangan itu sendiri. Pasal Yang berhormat PTPN. Sepang pun tak ada dalam Sepang tak dewan. ada. Boleh katalah PTPN sikit? Pasal PTPN. Ya. Terima kasih Yang Menteri, terima kasih Speaker. Saya sejak beberapa tahun lalu, saya tengok banyak pengurusi PTPTN secara khususnya membuat program-program bersifat CSR. Kalau boleh saya nak minta jugalah satu orang kata laporan, mungkin jawapan bertulis kan, jenis-jenis CSR yang dibuat. Kerana saya tengok ni jumlahnya banyak, jadi kalau kita kata permohonan macam beasiswa tadi pun perlu melalui satu proses kan untuk memohon. Jadi kita nak tahulah kenapa prioritinya ke situ, bukan kepada tujuan sebenar untuk menampung pendidikan. Terima kasih Yang Berhormat Kanga. Saya akan jawab secara bertulis sebab yang itu adalah satu perkara baru yang baru ditimbulkan. Nanti Kementerian Pengajian Tinggi akan bagi jawapan bertulis. Baik, terima kasih Menteri. Terima kasih. Kanga. Sila teruskan. Ulu Selangor, Kota Samarahan, Tak ada. YB Rasa, YB Ipoh Timur juga tak ada. Sabak Bernam ada. Tak ada. Oh, kempen. YB Bacok ada. Acuk. Tak ada. Tak ada. YB Lanang pun ada. YB Lanang ni mungkin saya boleh cakaplah sikit sebab Silakan. YB Lanang menyentuh mengenai subsidi tiket penerbangan bagi pelajar, terutamanya golongan B40 daripada Sabah dan Sarawak untuk menyambung pengajian di Semenanjung. Jadinya terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat yang menyentuh mengenai perkara ini. Saya nak maklumkan juga KPT memang sentiasa peka atas apa juga masalah yang dihadapi oleh pelajar, terutamanya melibatkan keperluan menggunakan perkhidmatan kapal terbang bagi pergerakan ke IPT masing-masing. Sebab itulah saya nak maklumkan ke dalam Dewan ini, Kementerian telah mengadakan kerjasama strategik dengan syarikat penyedia perkhidmatan penerbangan utama negara, iaitu dua airline yang telah kita buat engagement, iaitu pihak MAS dan AirAsia, bagi membolehkan para pelajar yang pertamanya menikmati tawaran harga tambang yang istimewa, dan yang keduanya mendapat kemudahan nilai tambah lain seperti tambahan berat, bagasi dan peluang menjadualkan semua. Yang ketiga, dia boleh menjadualkan semula, Datuk Yang di-Pertua, tiket penerbangan secara percuma, tidak perlu apa-apa tambahan bayaran. Dan kerana itulah KPT ada membangunkan satu aplikasi yang dinamakan Web Fly to Campus untuk menyelaraskan semua maklumat pelajar yang berminat menggunakan perkhidmatan penerbangan untuk perjalanan ke kampus bagi memudah cara kerjasama di antara penerbangan berkenaan. Yang Berhormat Pago juga tak ada di dalam Dewan. Yang Berhormat Keluang Tak ada. Yang Berhormat Kepong, boleh tak saya pun jawab walaupun Yang Berhormat Kepong tidak ada. Dia mengutarakan satu pandangan mengenai kemasukan pelajar ke IPT yang sepatutnya memberi ruang kepada pelajar yang kurang berkemampuan. Dasar sebenarnya untuk makluman Dewan, dasar dan pemilihan pelajar ke IPT ini adalah berdasarkan kepada prinsip meritokrasi dengan mengguna pakai 90% markah akademik dan 10% markah co-curriculum. Dan prinsip meritokrasi ini memberi peluang kepada semua calon yang layak dengan markah merit tertinggi untuk mendapatkan tawaran pengajian. Semua pelajar diberi peluang yang sama tanpa mengira kaum, agama, negeri, tahap hidup,
dan tempat tinggal untuk mengikuti pengajian di IPT. Tapi seperti yang saya katakan tadi yang Datuk Di-Pertua, KPT turut menyediakan laluan khas kemasukan ke Universiti Awam bagi 4 kategori pelajar, iaitu orang kurang upaya golongan B40, orang asli, ataupun orang asal, atlet sukan, dan pemohon daripada kategori yang 4 ini hanya perlu melepasi syarat am dan syarat khas program seperti yang ditetapkan oleh universiti yang terpilih, dan calon yang ditawarkan berdasar kesesuaian program yang dipilih dengan kelulusan Senate Universiti. Yang berhormat Setia Wangsa, Tak ada. yang berhormat Tangga Batu pun tak ada, dan yang akhirnya adalah isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Belud dan Yang Berhormat Setiu yang membangkitkan mengenai status pembinaan politeknik di kawasan masing-masing. Dan untuk makluman Dewan Yang Mulia ini, penubuhan politeknik ataupun college community ini adalah berasaskan kepada kajian keperluan serta mengambil kira beberapa faktor, antaranya kajian pasaran dan keperluan semasa, peruntukan kewangan, penjawatan, unjuran guna tenaga negara dan keperluan industri setempat. Untuk makluman ahli yang berhormat daripada Kota Belud, projek Politeknik Kota Belud telah dibatalkan berdasarkan surat daripada Kementerian Kewangan bertarikh 29 Jun 2018. Walau bagaimanapun, Kementerian Pengajian Tinggi telah mengemukakan semula permohonan ini kepada Unit Perancangan Ekonomi EPU Jabatan Perdana Menteri serta mengambil inisiatif dengan mengemukakan semula permohonan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri agar projek pembinaan ini dapat dipertimbangkan semula dalam rancangan Malaysia yang ke-12. Jadinya sekali lagi kementerian ini ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan pada semua ahli-ahli parlimen yang terlibat. Dan Menteri, Kulai sini. Sini. Ya. Menteri ada masa sikit, boleh saya tanya sikit tak? Tan Sri Speaker, memandangkan Menteri ada masa, saya nak tanya sama ada Menteri sedar bahawa mahasiswa-mahasiswi UM yang duduk tinggal di Kolej Kediaman keempat sekaranglah tengah kuarantin, tetapi mereka tak dapat maklumat terkini, mereka tak tahu berapa kes positif COVID-19 dalam KK keempat tersebut, dan saya terima banyak aduan bahawa mahasiswa-mahasiswi yang duduk di sana tak dapat itu tak dapat buat itu test untuk ujian untuk COVID-19, walaupun itu self test kit itu yang mereka minta pun tak dapat. Jadi saya nak minta bantuan daripada menteri supaya bolehlah menang isu ini untuk pastikan bahawa semua mahasiswa-mahasiswi yang duduk dalam KK4 itu sekurang-kurangnya mereka dapat itu self test kit untuk buat ujian. Pandangan yang berhormat daripada Kulai kita ambil maklum, dan saya akan maklumkan kepada pegawai-pegawai saya yang berhormat agar tindakan tersebut dapat diambil dalam membantu mahasiswa di universiti-universiti. Jadinya perkara-perkara lain yang dibangkitkan oleh yang berhormat yang tak dapat saya sentuh, yang tak dapat saya jawab sebab mereka tidak di dalam dewan, saya akan beri secara bertulis. Tapi sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada Tan Sri Speaker di atas penganugerahan darjah kebesaran Panglima Setia Mahkota yang bergelar Tan Sri. Terima kasih banyak Tan Sri. Menteri, mohon pencerahan. Mas Gading. Ya. Jawab. Ini saya cuba nak utarakan perkara baru. Pertama kali saya ingin ucapkan tahniah di atas keberanian YB Menteri melantik orang muda dalam lembaga pengarah universiti. Jadi saya merasakan satu langkah yang rasional dan ianya juga telah dibuktikan dengan usaha saudara Danesh Raj Nagarajan dalam menjalankan amanah tersebut dengan baik sejak beliau dilantik. Jadi saya ingin tahu, apakah Kementerian Pengajian Tinggi akan meneruskan usaha memperjuangkan suara anak muda dalam pelantikan seperti ini? Jika ya, adakah mereka akan diberikan bajet ataupun dana khas untuk menggerakkan segala idea yang akan membantu menjadikan universiti sebagai student friendly campus? Hal ini kerana seperti yang semua sedia maklum, semua yang dilantik ke dalam LPU sebelum ini mempunyai kestabilan ekonomi yang baik. Jadi saya harap usaha melantik wakil suara anak muda ini dalam lembaga pengarah perlu diteruskan dan tidak berakhir dengan saudara Ahmad Yasir di UMP dan saudara Danesh di UM. Jawab Menteri, ada komen? Terima kasih atas pandangan yang berhormat dan insya-Allah kita akan pertimbangkan. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Akhir sekali untuk hari ini saya ingin menjemput Yang Berhormat